Assalamualaikum, selamat datang ke Digital Logic Circuit Presentation. So, under this topic kita akan sambung kita punya presentation. Kali ini adalah berkenaan dengan decoder. Apa itu decoder? So, in this case, is satu application of the decoder. Let's say we have this kind of production. Kita ada bola jatuh dalam kotak daripada conveyor dan kita boleh count, ada counter untuk kira berapa bola yang jatuh dalam counter. So kalau bola pertama jatuh, counter akan keluar signal di sini, first ball. Kalau tak ada bola, dia kosong lah. First ball dia akan keluar macam tu. Lepas second ball dia akan keluar another signal, the second one. Dia akan keluar ada 1, 2, 3, 4. Output tu dia akan keluar coding. Coding dia 2, 1, second ball dekat 0, 1, 0, 0. Lepas tu the third ball dia keluar 1, 1, 0, 0. Dan seterusnya lah sampai ke 9 ball. Bola yang ke-9 tu dia 1, 0, 0, 9. Sebenarnya kalau saya cakap terbalik, saya cakap daripada list atas ni ada list significant numbers, bawah ni dia most significant numbers. Ini dalam binary punya counting lah. So apa decoder buat? Decoder akan translate this coding ni kepada sesuatu yang meaningful untuk kita lah. Contohnya dekat bola dah sampai nombor 9 ni, coding ni. So patut ditunjuk nombor 9 lah dekat dalam display. So itulah kerja decoder. Okay, ini tunjukkan beberapa package untuk decoder. There are several decoder package. Misalnya sebelah kiri ini 3 signal to 8 binary decoder. Yang 3 tu binary, yang belah kanan tu pin yang berkenaan lah. Okay. So ada daripada 3 kepada 8 punya decoder. Yang sebelah tengah ni adalah 2 kepada 4 decoder. 2 signal binary kepada 4 signal yang berlainan lah untuk dia punya output dia. Sebelah kanan pun sama, 2 kepada 4 binary decoder. So, cuma nak tunjuk kat sini ada extra, contohnya ada beberapa pin yang extra lah. Selain daripada input, 2 input dan juga 4 output, dia juga ada satu lagi pin dipanggil enabler pin. Ini kebanyakan ada jugalah. So extra pin ni boleh pakai, boleh tak pakai, bergantung pada penggunaan. So ini explanation about decoder. Decoder is a combination of logic circuit that activates one or several input lines based on the input, typically BCOD. Mesti nak tukar lah, nak coding. Okay, nak decoder lah, nak decode daripada code apa tu, input code kita dalam bentuk binary kepada satu yang lebih memberi makna lah. Okay, kemudian kita ada there are two case of decoder. So kita ada active high inputs and outputs, then another one is active low inputs and outputs. Apa tu nanti kita lihat. So these are two different type of decoder. Satu adalah active high dan another one is active low. Apa yang beza dengan active high dengan active low? For example, this is the decoder. Kita ada A dengan B sebagai input. A dengan B adalah referring to the digit. Digit dia consider satu input tapi ada dua digit lah. Where A is the most significant, there's a point, most significant number lah. Okay, most significant. Kalau kita nombor tu dia dah ada 1 kosong tu, A tu akan 1, kosong tu yang belakang tu dekat B. Okay. Kemudian dia boleh decode kepada keluar based on the combination A dengan B. Kalau kita lihat output dia boleh jadi 4 jenis output dekat sini. Itu decoder, dia ada 4 jenis output. Berbeza dengan sebelum ni kita lihat adder dia masuk banyak, keluar sikit. Tapi yang decoder dia masuk 2 input, dia boleh keluar 4 input berdasarkan combination. Contohnya combination dia tunjukkan dekat bawah ni. Okay. Inputs A dan B ada 4 jenis combination. So apa yang berlaku bila setiap satu combination tu ada satu yang dia punya output dia. Salah satu lah. Cuma combination nombor 1 dia DO. Combination nombor 2 ni dia dekat D1. Nombor 3 dekat D2 dan nombor
4 ni dekat D3. So dekat situ dia punya on dia lah. So kalau waktu lain, kalau contohnya dekat sekarang ni lah D3 dia on, orang lain akan off. D0, D1, D2 akan off atau low. Dia tak ada keluar voltage. Ini ni yang dipanggil active high. Maksudnya dia punya dia activate output dia. Maksudnya kalau ada signal berkenaan, contohnya combination 00, D0 akan ada high input. Kawan-kawan dia D1, D2, D3 akan ada low output. So kat D0 akan ada high output, high voltage lah, 5 volt ke berapa situ kan. Okey, berlawanan dengan sebelah kanan dia. Sebelah kanan ni adalah masih lagi 2 to 4 decoder. We have active low. Maksudnya kalau dia on, dia low, dia terbalik daripada yang sini. Macam ni input dia masih sama, 00, 01, 10, 11 untuk A, B punya combination, ada 4 combination. Tetapi dalam keadaan normal dia sentiasa dalam keadaan on lah. Maksudnya kalau dia low, tak ada voltage dekat situ, maksudnya yang itu yang tengah aktif. Jawapan dia. Yang lain tak aktif. Yang lain tu maksudnya dia terbalik lah combination dia. Kalau keluar yang macam ni, maksudnya yang tengah combination 00. Kalau keluar macam ni, dia 01. Dia terbalik dengan ni yang ni yang mana on tu yang ada satu saja, yang ini yang mana off tu, itulah dia punya active low, terbalik sikit. So berdasarkan ini kita boleh manipulate lah mana yang sesuai dengan kita punya penggunaan. Kita boleh manipulate dia punya input output tu. Okay, sekarang kita lihat some of application of a 2 to 4 decoder active high. Ini yang tadi, yang kalau dia on active high, maksudnya dia on, dia ada dia punya output dia akan jadi 1 lah. Kalau dia dalam keadaan tak ada output, dia akan 0. So kat mana-mana waktu pun, pada mana-mana waktu, satu terminal akan hanya satu terminal saja akan ada on. Kalau dia berkenaan lah. Yang lain semua akan off, ada satu je akan on. So kita kat sini kita nak kita nak manipulate the decoder. Okay, nak manipulate decoder untuk gunakan dia sebagai kita punya, menggantikan kita punya yang circuit, logic circuit yang kita buat daripada menggunakan boolean function lah. For example, kita ada A dengan B punya untuk 2 to 4 decoder. Biasalah kita ada 2 input saja. Katalah A dengan B punya input. Okay, kita ada 2 variables. So daripada 2 variables ini adalah kita punya equation kita nak. Okay, biasanya kita ada sum of this, maksudnya kita nakkan dia punya output tu boolean function lah. Kita boleh keluarkan boolean function dan sebagainya sebelum ni. Tapi kita nak mudah, kita tak payah pakai boolean function semua-semua tu. Kita ni 023 adalah equivalent dengan terminal dekat sini. Terminal 0, D0, D2 dengan D3. Okey, tu sama kat sini. So kita boleh ambil saja yang tu. Okey, bila waktu macam saya cakap tadi, cuma ada pada satu masa cuma ada satu saja yang akan on, yang lain semua akan off. Jadi kita contohnya kalau kita punya combination macam ni, yang output daripada sini lah, cuma satu je akan on. D0 akan on, yang lain semua akan off, kosong. So ni akan 1, yang lain semua akan kosong. Bila D2 sama dengan 1, D0, D3 sama dengan kosong. Bila D3 sama dengan 1, D2 dan D0 sama dengan kosong. Itu memang dia punya condition lah, atau dia punya keadaan dia memang macam tu. So kita nak pastikan kita dapatkan output seperti yang S sama AB023 ni. Kalau kena mana-mana satu ni, kita akan dapatkan hasil dia sebagai ada on lah, atau hasil dia itu atau true, result dia true, atau selain daripada ni kita tak mau dia keluar, selain daripada ni kita mau nakkan dia sebagai kosong atau false. So sebab ini sudah sama macam min terms, kita boleh pakai SOP, sum of product. So kita boleh buat macam ni, sum of product. Kalau sum of product maksudnya kita boleh combine kita punya output ni menggunakan OR gate seperti tunjukkan. So dalam mana-mana waktu pun, kalau satu D0 on, yang F ni akan on juga, akan keluarkan result satu, true result. Kalau D1 on, D0, D2, D3 akan off. Semua akan off. Jadi ni kan off jugalah. Result dia akan false, akan off.
tak ada, bukan satu, bukan true. So ini betul, kita boleh implement seperti yang tunjukkan di sini. Ini adalah keadaan kalau kita ada active low punya decoder. Untuk active low punya decoder, pada semua waktu semua ni akan ada voltage. Voltage ada, maksudnya akan bukan kosong, dia akan satu. Dia akan ada voltage high. Dia akan high bila ada bila berkenaan saja combination A dengan B ni yang berkenaan, contohnya 00, dia akan D0 akan on, tetapi dia akan low voltage. So dia terbalik macam tadi tu active high. So active low maksud bila dia aktif dia akan kosong. So waktu yang waktu D0 ini adalah sama dengan kosong sebab combination A ni mungkin 00. D1 D2 akan high, akan 1. Okey. So dia macam tu. So untuk ini kita kena gunakan kaedah max term. Max term, bila kita pakai max term maksud kita boleh pakai product of sum. Product of sum kan. Product of sum maksudnya bila keluar output pada stage ini kita akan combine dia menggunakan product of sum, maksudnya kita product lah, kita kalikan. Kita pakai AND gate. So bila D0 ni sama dengan 0, D1, D2, D3 akan sama dengan 1. So hasil kat sini akan sebab kita AND dia akan kosong. Okay, kalau di A dengan B ni combination dia jadi dekat D2, D2 akan kosong, D0 1 dan D3 akan 1. So kat sini akan jadi 1 hasilnya. Hasilnya 1. Tapi 1 tu adalah reverse lah. Patutnya dia kalau biasa 1 tu ada true, 0 tu false. So kita nak terbalikkan balik guna nak dapatkan hasil yang kita nak tu bila 1 adalah true, 0 adalah false. Hasil dari sini sebab tadi kita punya combination tu dia jadi D2, yang lain ni tak betul lah kan. Itu bukan yang kita nak. Dia patutnya false, tapi dia punya kali D0, D1, D3 adalah 1. So combination ni akan jadi 1. Untuk jadikan D0 kita akan reversekan dia. So kat belakang, kat depan tu ada bulat kecil tu, itu adalah inverter. Kita reversekan dia jadi kosong. Okay. So kalau tak betul dia akan jadi 1 kat sini, kita invert kat jadi kosong. Kalau mana-mana dia masuk kat D0, D1 atau D3, sebab D0 kalau dia betul dia kosong, D1 1, D3 3, kalikan jadi kosong. Kosongkan kita akan invert jadi 1. Itu dia kaedah dia lah. So dengan tu kita boleh dapat hasilnya sama seperti tadi juga, tetapi dengan menggunakan active low punya decoder. So example, kita active high output, kita nak pakai active high output, kita nak keluarkan formula macam ni. Okay, ada 3 variables. G pun ada 3 variables. So A, B, C, 3 variables kepada combination ni kita maksudnya kita boleh pakai 3 pada 8 decoder lah. F dengan G ni kita kalau nak lakukan serentak boleh je kan. So maksudnya kita ada satu input A, B, C. Apa keadaan kita boleh keluarkan dia output dia dekat F dan juga output dekat G dalam keadaan serentak gunakan satu decoder. Okay, ini adalah menggunakan formula ni adalah panggil minterms punya formulation. Kita boleh keluarkan boolean function sebelum ni, tapi kalau nak mudah kita just pakai inilah, kita punya 3 to 8 decoder. So 3 input, 8 output. So 0237 yang kita nak pakai, kita pilih 0237, kita combinekan untuk jadikan output F. Disebabkan kita pakai yang ni adalah high output, kita dapat sum of product. The sum kita akan campur-campurkan, bila campur kita pakai OR gate. So OR gate so nama pakai macam tu terus lah. Yang dekat G pun kita sama juga, kita keluarkan 1467. 1467. Kita akan sambungkan kepada satu OR gate dan keluarkan dia sebagai G. Okey. Pakai G, lepas tu kita perhatikan dekat 7 tu, pin 7 dia share antara F dengan G. Tak apa, kita just buat connection, pecahkan dia. Okey. Kita pecahkan connection tu pada F dengan G punya. So so kita boleh buat menggunakan
keluarkan boolean function, lepas tu keluar buat simplification, lepas tu kita boleh buat logic gate yang kita buat sebelum ni. Tetapi kalau menggunakan 3 to 8 decoder, kita tak payah buat simplification, kita terus je gunakan decoder tu. Mungkin agak membazir, tapi agak murah lah dia punya kerja tu kan, agak memudahkan. Kita akan kurang mistake sikit lah. So kita 3 to 8 decoder ni mungkin dalam harga RM8 ke RM6 macam tu. Kemudian this logic gate yang ni, OR gate pun dah ada yang package. Ada IC, ada 4 logic gate dalam. Mungkin dalam tu integrated circuit kan, dia ada untuk logic gate. Jadi dia biasanya satu tu dia ada 4 gate mungkin, 4 gate dalam. So kita boleh buat combination dekat situ lah. Bermaksud kita tak perlulah nak keluarkan semua benda ni dan buat dia punya wiring dan circuit detail kan, tak payah nak buat. Kita boleh di package IC integrated circuit dan package yang sedia ada, dan kita guna pakai sambung-sambung saja. Jadi application tu lebih cepat dihasilkan lah. Lagi satu benda dah ada kan, jadi harga pun tak berapa nak mahal. Mungkin logic gate dalam RM3-4. Ini yang decoder tu mungkin dalam RM6 saya tengok. Mungkin total RM10 dah siap lah benda ni. Satu contoh. Okay. So this is another example. Ini adalah kalau kita ada active low output, kita nak gunakan active low punya decoder. 3 to 8 decoder, kita ada dua equation macam kurang tadi juga. Okay. 0237, tapi kita gunakan active low. Kalau kita perhatikan kat sini, equation ni adalah min term sebenarnya equation. Tapi kita boleh pakai saja dengan fikir benda ni akan kita kena convert. Kena convert sikit sebab ni min term sebenarnya kita nak. Tapi bila ni terbalik daripada min term sebenarnya application, dia macam max term. Max term kalau kita nak buat, dia akan jadi kena gunakan sum, product of sum. Okay, product of sum, jadi kita kena combine dengan AND gate hasil dia. Okay, contoh A, B, C input, kita untuk F kita ada 0237, 0237. Kita combine dengan kita combine semua wire tu dekat F ni menggunakan AND gate. Tetapi waktu biasa sini semua adalah high. Okay, bila dia on barulah dia low. Dia satu dia yang low, yang lain semua high. Contohnya kalau kita kata kosong ni tengah on, tengah true lah. Ada output dia kosong, terminal kosong saja yang akan low, akan zero. Yang lain semua akan 111, akan high. Bila kosong satu, kita buat AND gate kena kali. Bila kita kali kosong kali satu, jawapannya kosong. Tapi kalau contohnya untuk F, kita tak kena dekat satu. Satulah kata hasil A, B, C punya hasilnya akan ada combination menghasilkan satu ni on. Maksud tu F patutnya tak on. Tapi terminal 0237 semua tengah on. Satu. Ada satu high. Satu kali satu semua dapat satu. Kalau kita teruskan saja macam tu menggunakan AND gate, dia akan satu. So tak betul lah. Itu bukan output yang kita bukan output yang kita nak, sebab walaupun dia satu tapi sebenarnya tak betul. Kita patutnya kosong tapi kita keluar satu. Jadi itu kita terbalikkan dengan inverter kat situ. Ada bulat kecil tu, itulah inverter, kita balikkan hasil tu. So bila dia hasil ni betul, true, dia akan keluar satu dekat AND gate, lepas tu kan akan keluar kosong dekat AND gate, dan kita akan reversekan jadi satu. So F, A, B, C sama dengan satu, true lah. Tapi kalau hasilnya adalah tak betul, maksudnya untuk F, combination tu dekat M1 keluar output dia, yang lain semua akan satu, hasil dekat F akan jadi satu juga. Sebab yang tadi dekat satu yang kita kata output dia kan, M1 akan kosong, yang lain akan satu. So M1 tak kena dekat F. So F akan stay satu, output tu kita akan reverse jadi kosong. So jadi false lah dekat F. Kalau output dekat M. Kalau output dekat kosong, kosong akan jadi kosong, M kosong akan jadi kosong, tapi yang lain akan satu. Satu darab kosong darab satu akan jadi kosong. So bila AND gate dia, dekat AND gate dia akan jadi kosong kalau dia betul.
Jadi kita nak dapatkan true tu sama dengan 1, kita inversekan. So kosong betul, kita inversekan jadi 1. So F akan jadi true balik. So dia akan jadi okey balik lah. Dia akan jadi normal balik. Mana kalau true dia akan jadi 1, kalau dia false dia akan jadi kosong. Okay. So selain daripada tu, kita juga ada BCD to 7 segment decoder. Okay, kalau kita tengok BCD ni kalau 3 to 8 tadi kan, tapi BCD sebenarnya ABC dia ada 4, tapi kita cuma pakai segment 7 segment. Biasanya untuk kita gunakan untuk buat display 7 segment display. Dia gunakan untuk 7 segment display saja. Tapi kalau ada kaedah tentu kita boleh manipulate lah. Mostly tujuan kita buat 7 segment decoder ni lah untuk diguna pakai dekat 7 segment display, di mana kita nakkan decimal value daripada 0 sampai 9, kita nak decode dia kepada satu yang bermakna, tapi kita nak displaykan terus. Okey. Okey, ini adalah sambungan di mana ini adalah BCD to 7 segment decoder. Input dia A, B, C, D, di mana A adalah most significant byte, most significant bit. Okey. Di mana biasanya kalau A, B, C, D kita ada 16 output lah, kita boleh buat 16 combination. But BCD to 7 segment decoder kita cuma ada 7 je output kat situ. Okay. Sebab dia memang nak decode, sebab 7 segment tu adalah mewakili this 7 segment display ni lah. Okay. So A, B, C, D, E, F, G. Setiap satu tu ada dia punya terminal dekat situ. Okey, ke bawah ni adalah dia punya combination dia. Yang mana kalau A, B, C tu kosong, maksudnya nilai dia kosong. Kita nak buat huruf kosong dekat ini, kita nyalakan A, B, C, D, E, F. Seperti tunjukkan A, B, C, D, E, F. Kalau nak tu A, B, C, D 001, maksudnya nilai dia 1. So nombor 1 adalah B, C. So tunjukkan B, C. Kalau dia 9, kat sini 1001 nombor 9. So dia 9 A, B, C, F, G. A, B, C, F, G dia keluar kat situ. So dia A, B, C, D. Sebab dia A, B, C, D, dia ada patutnya boleh buat 16 combination. Kalau 3 ada 8 combination, ada 4 ada 16 combination. So kita ada combination daripada 0 sampai 9 kat sini. So yang the rest tu dia tak nak pakai. Yang bawah ni apa-apa dia keluar combination macam ni, dia akan X ni. Tak kisahlah keluar nombor apa. Buat masa ni kalau dia letak X, maksudnya dia don't care. Don't care. Okay, maksudnya tak kisah dia nak keluar apa. Tapi kalau kita nak keluarkan sesuatu, kita boleh cakap lah nanti. Kita boleh decide. But sekarang ni tunjuk X, maksudnya dia don't care. Okay, so itulah dia punya kaedahnya. So ini ada setiap combination setiap satu tu. Bila dia kosong-kosong, setiap terminal ni akan keluar signal yang macam ni lah. So untuk kosong, semua G saja yang tak ada signal the low. Yang lain semua high. Yang lain semua menyala, yang G punya segmen saja yang tak nyala. Kalau dia 8 9, 8 8, 1, 0, 0, 0 ni kan, dia semua menyala kan, jadi 8. Tu macam tu lah. Ini adalah special untuk ini untuk display biasanya, decoder ni. Okay, so example, implement the function below using 3 to 8 decoder. Macam ni nak buat ni. Okay, dapatkan dia 3 to 8 maksud 3 ada 3 combination. So kita kena tahulah combination dia macam mana kan. So A prime B prime ni maksudnya dia ada dua dekat truth table dia ada 2 so kena buat dekat ada 2, A dengan B ada 2, dekat truth table dia ada 2, A prime B prime dengan C campur A prime B prime C prime. Ini combination of A B ni. Okey, kemudian kita ada A prime B C dengan A B prime C prime. So ada 1 2 3 4. So ada 4. So kita masukkan je lah. Okey. Ini combination of 0. Ini combination of yang pertama kat sini. Lepas tu ini yang A 0
011 kat sini, dan juga 100 dia kata kat sini. Okey. Itulah dia punya tu. Since kita nak this kind of combination, ada F campur kan. Campur, kita kena buat OR gate di situ. Kena buatkan dia punya OR gate. Itu sajalah. So yang kritikalnya adalah sedikit kat sini kita kena kembangkan, jadikan seperti di sini. Baru kita boleh pakai. Yang ini mungkin dah, ini tak not dah simplified, tapi dah simplify sikit lah kan. So kita kena kembangkan dulu baru kita pakai this one. Okay. So this is another example. Ni soalan exam lah ni kan. So ada logic circuit, ada 3 input A, B, C, dan dia nak output X dengan Y macam ni. Seperti tunjukkan ni dia punya logic circuit. So dia kata obtain the simplified sum of product. So daripada sini you kena keluarkan the sum of product. X equal berapa dia punya boolean expression, Y equal berapa dia punya boolean expression. Okay. Okay, kena buat dia punya, itu soalan nombor 1. Dia kena dapatkan logic boolean expression lah. Lepas tu dia bukan itu saja, dia kata simplified. Simplified. So kena buat je lah simplified. Okay. Daripada situ kalau dia kompleks, cuba simplified. Boleh tak simplified. Sama ada gunakan boolean algebra atau K-map. Lepas tu soalan nombor 2, implement the full logic circuit using only active high outputs 3 to 8 decoder or and or gates. So dia nakkan kita, sebab kita punya equation tu mungkin akan dapat based on sum of product kan. Sum of product pun disuruh buat. Jadi kita boleh pakai decoder dan juga OR gates. You akan dapat beza kan. Kat sini gunakan logic circuit macam ni. Kita boleh dapatkan dia punya expression. Lepas tu cuba implement. Nombor 2 ni implement dengan 3 to 8 decoder. Cuba buat 3 to 8 decoder macam mana. 3 to 8 decoder campur dengan OR gates. Dapat. So yang belakang, yang bukan belakang ni saja, semua ni lah akan ada 3 to 8 decoder. Lepas tu kita campur dengan OR gates. So you boleh cuba buat ya. Okay, this is the first time kita introduce 4-bit decoder. 4-bit decoder. 4-bit decoder macam 3 to 8, maksudnya 3 to 8 dia ada 3 input, 3 bit input dengan 8 bit output lah, 8 output. Tapi 4-bit decoder ada 4 input. So boleh nombor yang dimasukkan tu, maksudnya nilai tu lagi besar lah. Dekat sini sampai daripada 0 sampai 16. Maksudnya 0 sampai 15, bermaksud ada 16 combination. Ada 16 combination, atau boleh coding nombor, decode nombor 0 hingga 15 nilainya daripada binary kepada satu input. Contohnya kat sini, ini adalah 0 dekat dia punya tu, maksudnya active low ni. Active low ni. Okay, dia active low. Maksudnya kalau nilai 0 ni akan nyala. Kalau nilai dia 1 kat sini, 1 punya terminal akan menyala, dan seterusnya sampai kalau kat sini 15 ni 15 punya terminal akan menyala. Yang ini adalah bentuk dia punya IC dia lah, dia chip. Maksudnya kalau kita tekan A1 adalah binary inputs dia. Kita ada A1, A2, A3, A4 dekat mana? A4 tak ada, dia A0 start. A0, 1, 2, 3. Dekat situ dia punya input. Output dia adalah bentuk Y. Y0 sampai Y10 ada kat sini. Sambungan 11, 12, 13, 14, 15 kat situ. Okay, selain daripada itu, dia juga ada VCC, dia punya power. Biasanya 5 volt macam tu kita masukkan. Kemudian ada CS2, CS1. Ini adalah kalau kita nak pakai yang extra function lah. Lepas tu ada ground. Ground biasalah kita ada input, ada ground. So ada additional 1 dengan 2, 3, 4 selain daripada yang biasa kita pakai. Biasa kita bila pakai ni, basically kita akan pakai yang input 4 dan juga output ada 16. Ini ada logic simbol macam ni lah. Kemudian yang bahagian bawah ni, kalau kita perlukan untuk buat
apa tu, enabler, dia panggil enabler. CS1 dengan CS2 ni sama ada kita nak enable macam mana, kita kena tengok function dia macam mana lah. Okay, ni nak tunjuk contoh some application of the tadi tu 4-bit decoder tadi kan. So bit decodernya dekat sini. Okay, decodernya dekat sini. Okay, input dia ada dekat signal input dia dekat sini, datang daripada mungkin ada controller atau processor sebelum tu lah kita anggap. Okay. Di mana dia nak, kalau dia nak onkan terminal nombor 1, nombor 0 tu, dia akan 000 lah semua nilainya kan. Dia nak onkan maksudnya dia, bila dia on, maksudnya dia onkan printer tu. Okay, dia sambung dekat enabler printer, mungkin ada enabler nak bagi on lah, bagi on enabler printer tu punya tu. So data tu akan pergi, yang mungkin ada data bus tu akan pergi kepada apa tu, printer lah contohnya. Atau ada masa tu dia nak bagi keyboard, nak bagi data tu pergi dekat keyboard, so dia kena onkan satu lah, so kena ada decode dulu. So dia decode kat sini, lepas tu dia akan satu ni akan keyboard akan on contohnya, atau monitor akan on. So data tu akan pergi dekat printer, dia tak jadi apa, dia pergi dekat monitor baru nyala contohnya. So data tu macam semua dia pergi dia maksudnya dia boleh terima oleh mana-mana ni, yang mana on dia akan masuk lah. So this decoder adalah untuk onkan function yang mana satu ni. So data tu akan pergi kepada tempat yang on tadi lah. So itu one of the function lah. Ini agak penting sikit. Okay, kat sini ada apa tu, satu enabler. Okay, enabler. So bila dia kata dia nak pakai, dia akan enable kan, dia bagi on kan kita punya decoder ni, barulah dia function lah, dia function. Perhatikan kat sini juga, memang kebiasaannya macam ni. Contohnya kita ada 16 output kat sini, tetapi hanya 7 saja yang dipakai, yang lain tu tak pakai, sama ada tak pakai atau boleh connect tempat lain lah. Tapi memang biasa berlaku, mana kita ada input output banyak macam ni, tapi sebab dia satu package, memang biasanya memang tak pakai semua lah.